Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masuk sesi yang pertama, sains tingkatan 4 bagi bab 6, iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Sebelum tu saya perkenalkan, nama saya Cikgu Nur Fadilah binti Abdul Latif daripada SMK Seri Kurau. Okay, kita masuk pada standard kandungan 6.1, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Standard pembelajaran kita ada 4. Yang pertama 6.1.1, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. 6.1.2, menghubung kait saiz rangka luar dengan pertumbuhan. 6.1.3, menghubung kaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Dan akhir sekali 6.1.4, menghubungkan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, kriteria kejayaan. Akhir sesi ini, pelajar murid dapat menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan, menghubung kait saiz rangka luar dengan pertumbuhan, menghubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan, dan menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, so daripada gambar ni, apa sistem sokongan yang ada pada haiwan ni? Okey, so kita tengok jenis sokongan pada haiwan. Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. So basically, sistem sokongan kepada semua jenis haiwan ialah rangka. So rangka ada 3 jenis, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. So 3 jenis sokongan iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan rangka dalam. Rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. So vertebrata ialah semua yang mempunyai tulang belakang. Rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. So fungsi rangka dalam dia nak sokong berat badan, kemudian nak melindungi organ dalaman yang lembut. Contohnya ginjal, hati, jantung, usus, dan untuk kekalkan bentuk badan. Selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. So, rangka ni juga menjadi tempat untuk pelekatan bagi otot bagi membantu kita untuk menggerakkan bahagian badan. Okey, ini contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam. So, kita boleh tengok kat sini. Ada ular, buaya, ayam, itik, kangaroo, kerbau, burung. Seterusnya kita masuk pada rangka luar. Apa yang dimaksudkan dengan rangka luar? Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin, belilin atau cangkerang. Sebab tu haiwan yang mempunyai rangka luar biasanya kulitnya keras. Nah, sebab apa lapisan itu terdiri daripada kitin, belilin ataupun cangkerang. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman. So, fungsi dia sama macam rangka dalam. Untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan haiwan tersebut dan melindungi organ dalaman haiwan. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Sama juga fungsinya macam rangka dalam. Okey, ini contoh haiwan yang mempunyai rangka luar. Tengok ini udang, ada labah-labah, kalajengking dengan belalang. Okey, seterusnya kita masuk pada rangka hidrostatik. Okey, sesetengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai sebaran tulang di dalam badan. So, untuk haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik, badannya lembut, tak ada tulang dan badannya tak keras. Haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot
yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. So, dalam badannya ada bendali. Bendali ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. So, kita pegang dia tak lembut, dia macam tegar. So, rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. So, rangka hidrostatik ini membantu mengekalkan bentuk haiwan tersebut dan at the same time rangka hidrostatik ini membantu untuk haiwan tersebut bergerak. Ini ialah contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Cacing, lintah, ulat, tapak Sulaiman, obo-obo. Okey, kita tengok hubung kait saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan? Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. So, maksudnya kita lukis graf pertumbuhan pada paksi Y melawan masa pada paksi X. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan jisim kering. Pertumbuhan yang kita boleh ukur. Lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. So, daripada lengkung pertumbuhan tu kita boleh tahu fasa-fasa pertumbuhan yang dialami oleh organisma tersebut. Okey. Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Cuma cara pertumbuhannya berbeza mengikut jenis organisma. So, secara umumnya semua organisma lengkung pertumbuhannya berbentuk sigmoid macam ni. Macam S. Okey, ini kita panggil lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah berbeza dan unik. Okey, lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat, macam bentuk tangga. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. So, kita tengok ini ialah graf pertumbuhan bagi haiwan yang mempunyai rangka luar. So, bentuk tangga. Okey, kenapa terjadinya bentuk tangga? Sebab, okey kita tengok kat sini, bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. So, kalau tengok ni bahagian menegak ni maksudnya pertumbuhan berlaku dengan pesat. Masa bila? Jap lagi kita tengok. Dan bahagian melintang, ini melintang. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga dewasa menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Sifar maksudnya tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. So, pada bahagian melintang, tiada pertumbuhan yang berlaku. Kenapa? Sekejap lagi kita lihat ya. Okey. Sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang. Okey, so basically kenapa dia tak boleh nak mengembang? Sebab sifat keras kulit dia. Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa dan proses ini kita panggil sebagai ekdisis. Salin kulit. Bahasa kita salin kulit ataupun kita panggil sebagai ekdisis. Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Okey, sebab tu kita tengok dekat graf ni. Okey. Sebelum berlakunya pertumbuhan yang pesat ataupun secara mendadak berlakunya ekdisis. So, maksudnya serangga tu dia salin kulit. So, kulit yang keras ditanggalkan, maka akan digantikan dengan kulit yang baru. Kulit yang baru tu dia lembut. So, kulit yang lembut tu akan mengalami pertumbuhan dengan sangat pesat ataupun mendadak sebab tu graf dia naik dengan cepat. Okey, dia naik macam ni. Okey, bila kulit yang lembut tu tadi sudah menjadi keras, maka tiada lagi pertumbuhan berlaku bagi serangga tersebut. Maka itu serangga tersebut berada pada fasa instar. Ni graf melintang. Okey, kemudian bila serangga tersebut salin semula kulitnya atau proses ekdisis, maka kulit yang keras dipecahkan, kulit yang baru yang lembut akan berlaku pertumbuhan, maka graf akan naik semula.
Dan proses ni akan berulang sehingga serangga menjadi dewasa. Okey, so semasa edesis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. So, macam mana dia nak pecahkan rangka luar yang keras dengan cara menyedut udara. Okey. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. So, bila dia saling kulit, maka rangka luar yang baru ni lembut. So, berlaku pertumbuhan sehingga kulit yang baru ni jadi keras. Bila keras, maka tiada lagi pertumbuhan. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat edesis sebelum mencapai peringkat dewasa. Ini menyebabkan graf haiwan yang mempunyai rangka luar berbentuk tangga. Okey, pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baru dan mengalami pertambahan jisim. Hormon akan mengawal setiap peringkat edesis ini. Okey, seterusnya kita masuk hubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan. Kita nak tengok macam mana rangka hidrostatik boleh membantu pergerakan. Okey, cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendalai. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan keta iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. So, ini kita panggil sebagai keta, bulu-bulu halus ni. Terdapat dua jenis otot pada dinding cacing iaitu otot lingkar dan juga otot membujur. So, kalau kita tengok pada gambar kat sini, otot pada bahagian luar ni kita panggil sebagai otot lingkar dan dalamnya terdapat otot membujur. Okey, otot pada cacing tanah ini bertindak secara berantagonis ataupun berlawanan. Apa maksud berlawanan? Maksudnya, dia ada dua otot. Kalau satu mengendur, satu akan mengecut. Okey. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan panjang. So, tengok satu otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur. Dan tindakan ini akan menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, badan cacing akan menebal dan memendek. So, kita tengok tindakan otot membujur dan otot lingkar secara berlawanan ataupun antagonis. Satu mengendur, satu mengecut. Okey. Tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair dalam badan cacing. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang. So, bila badan cacing yang kat depan ni menipis, maka dia akan tolak, dia akan pindahkan cecair dalam badannya ke belakang. Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Bila cecair dalam badan ditolak ke belakang, ini akan menyebabkan cacing bergerak ke hadapan. Okey, kemudian haiwan vertebrata rangka dalam kita boleh bahagikan kepada tiga kumpulan iaitu haiwan vertebrata akuatik, haiwan vertebrata darat dan juga burung. Okey, kita tengok mula-mula haiwan vertebrata darat. Okey, contoh dalam gambar dekat sebelah ni ialah gajah. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegak untuk menyokong badan. Haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. So, disebabkan badan gajah yang sangat besar, maka gajah juga mempunyai rangka dalam yang sangat besar. Berat badan vertebrata darat disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. So, berat badan bagi gajah ni kebanyakannya disokong oleh lengkungan pectoral dan juga lengkungan pelvis. Seekor gajah memerlukan lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. So, dua lengkungan ini sangat kuat dan lengkungan pelvis dan lengkungan pectoral ini bersendi dengan kakinya. Lengkungan pectoral pada kaki hadapan dan lengkungan pelvis pada kaki belakang gajah. Okey, kita tengok haiwan vertebrata akuatik. So, haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding badannya. Lengkungan pectoral dan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. So, kalau kita tengok gambar ikan paus ni, ini contoh haiwan vertebrata akuatik. Badannya sangat besar
Tapi rangka dalamnya agak kecil dan dia mempunyai lengkungan pelvis dan lengkungan pectoral yang kecil dan lemah. So, vertebrata aquatic seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Ikan paus dia boleh membesar lebih besar berbanding dia punya rangka. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Kenapa badan ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya? Kerana badan haiwan akuatik ini disokong oleh daya apungan air. Akhir sekali kita pergi pada burung. Okey, burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tulang sternum pada bahagian dada yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. So, rangka bagi burung ni mempunyai sifat kecil, ringan dan berongga supaya untuk memudahkan burung ini terbang. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.